Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insyaAllah kami akan membuat satu pembentangan berkaitan laporan pentaksiran. Kami memilih subjek Pendidikan Islam tahun 2 bagi topik istinja. Saya Nur Izzati Alia binti Muhammad akan membentangkan berkenaan pengenalan pentaksiran. Baiklah, uh, kami melakukan pentaksiran untuk mengukur dan menilai kebolehan murid dalam aktiviti PDP dan pelbagai jenis pentaksiran yang memberi gambaran untuk mendapatkan maklumat berkaitan PDP. Melalui pentaksiran yang kami jalankan, kami boleh nampak penambahbaikan untuk PDP masa depan, masa hadapan. Dan melalui instrumen dan kumpulan yang ditaksir, kami jalankan pentaksiran bagi tajuk istinja ke atas 20 orang murid tahun 2 amanah di Sekolah Kebangsaan Padangkala, Kota Baru. Kami menggunakan 3 instrumen pentaksiran, iaitu analisis pemerhatian, amali istinja dan penulisan. Okay, melalui carta alih di sebelah, iaitu proses pelaksanaan pentaksiran amali istinja, iaitu mula-mula guru merancang PDP, iaitu membina RPH, kemudian guru melaksanakan PDP melalui tunjuk ajar cara amali istinja kepada murid, kemudian murid melaksanakan amali dengan pemantauan. Kemudian murid membuat latihan bertulis dengan lembaran kerja yang disediakan oleh guru, dan guru membuat perbincangan, penilaian dan pentaksiran bersama murid. Sekiranya tidak mencapai objektif, guru mengisi borang rubrik untuk lebih mengetahui pencapaian murid, dan sekiranya mencapai objektif, guru melapor tahap pencapaian murid pada akhir pentaksiran. Okey, Seterusnya ialah rancangan pengajaran harian RPH yang dirancang oleh guru sebelum melakukan pentaksiran. Okey, secara ringkas kami menekankan objektif iaitu menyebut pengertian istinja, menyatakan ciri-ciri alat istinja dan mengaplikasi cara-cara istinja. Okay, melalui 3 objektif ni kita dapat tahulah pencapaian murid melalui pentaksiran. Okay, kami menggunakan beberapa bahan bantu mengajar, iaitu batu, tisu, air, gambar, daun kering, kertas dan boneka. Dan secara ringkasnya, kami menekankan kemahiran generik, iaitu kognitif, psikomotor dan efektif. Dan kami meletakkan kemahiran berfikir kritis, iaitu penumpuan secara selektif, didaksi dan menyusun maklumat. Okay, dari situlah kami dapat tahulah pencapaian murid melalui pentaksiran ini. Okay, jadi sekian saja bagi tajuk bahagian saya. Terima kasih. Saya serahkan pada seterusnya. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nona Juana ini binti Sanusi. Saya akan sambung kepada aktiviti pelaksanaan di mana kami menggunakan 3 tahap, iaitu 3 instrumen, iaitu proses sebelum pentaksiran, proses semasa pentaksiran dan yang terakhir adalah proses selepas pentaksiran. Okey, kita lihat kepada proses sebelum pentaksiran di mana gambar yang tertera adalah guru membuat penerangan mengenai tajuk istinja dan aktiviti yang akan dilaksanakan bersama para pelajar. Okey, seterusnya proses semasa pentaksiran. Okey, kita lihat ada tiga poin di sini, iaitu amali istinja murid, lembaran kerja dan yang terakhir adalah pemerhatian. Okey, kita lihat kepada amali istinja murid ini. Okey, next. Guru telah menyediakan bahan BBM, iaitu boneka, dan 4 alatan alat istinja, iaitu batu-batu, daun kering, kain dan kertas. Okey, manakala kemudian guru telah membagikan pelajar kepada kumpulan-kumpulan dan setiap kumpulan akan melakukan simulasi istinja
di mana kita lihat kepada grup pertama dia menggunakan bahan batu mengajar iaitu daun kering, yang kedua adalah kertas, yang ketiga adalah kain. Yang manakala selepas itu murid-murid akan dinilai berdasarkan lembaran kerja yang diberi oleh guru. Seterusnya yang berkaitan dengan istinja. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya adalah proses yang terakhir adalah proses selepas pentaksiran, di mana proses ni guru menilai skor dan prestasi murid amali istinja berdasarkan lembaran kerja, iaitu di dalam yang diadakan di dalam kelas, dan prestasi murid yang dinilai berdasarkan skor rubrik yang disediakan oleh para guru. Okey, sekian itu saja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fatin Fariha binti Ismail. Okey, seperti mana yang dikatakan, yang dibagi tahu oleh kawan saya, ini merupakan soalan rubrik yang dilakukan oleh kami bersama. Antaranya dari segi aspek penilaian, kami menilai dari segi macam mana murid itu dapat memilih peralatan istinja. Sejauh mana kefahaman mereka untuk memilih peralatan istinja, ataupun dengan menggunakan tangan kanan atau kiri, sapu kubur dan dubu dengan benda yang kesat, sapu dengan 3 kali sapuan. Okey, di sini kita menilai tahap kefahaman pelajar. Okey, jadi skala penilaian mempunyai 4 tahap, sama ada dia cemerlang, baik, memuaskan dan lemah ataupun lembah. Okey, cuba kita tengok skor. Skor mengenai soalan rubrik. Okey, seperti yang saya kata tadi, mempunyai 4 tahap. Cuba tengok perbezaan antara keempat-empat tahap ini. Okey, kita tengok dari segi cemerlang. Okey, kalau dari segi cemerlang, pengertian istinja ni murid dapat memberi maksud istinja itu secara tepat dan jelas. Okey, contohnya dia bagi maksud perbuatan yang menghilangkan najis daripada kubur dan dubur dengan menggunakan alat-alat istinja. Okey, cara pelaksanaan istinja dia dapat melakukan dengan baik. Sapu kubur dan dubur dengan benda yang kesat, sapu dengan 3 kali sapuan. Setiap sapuan itu dia menggunakan benda yang kesat yang baharu dengan menggunakan tangan kiri. Okey, selain daripada itu, kami juga menilai dari segi sudut ciri-ciri alatan beristinja. Yakni apabila kalau pelajar itu memperolehi keputusan yang cemerlang, at least dia dapat menyenaraikan keempat-empat ciri alatan istinja. Sekurang-kurangnya 4 dia dapat menyenaraikan ataupun menyebut. Okey, cuba kita tengok tahap dari segi baik. Okey, kalau baik ni dia dapat memberi pengertian istinja, iaitu perbuatan yang menghilangkan najis daripada kubur dan dubur. Itu sahaja. Macam tadi kalau cemerlang dia tambah lagi dengan menggunakan alat-alat istinja. Okey, cara pelaksanaan dia sama saja dengan yang atas itu. Cuma dia berbeza dari segi ciri alatan ini. Yakni murid-murid itu hanya dapat 3 sahaja alat untuk beristinja. Begitu juga tahap memuaskan. Ada perbezaan antara keempat-empat tahap ini. Cuba kita tengok lemah. Dari segi lemah, kalau pelajar lemah, dia hanya dapat memberi maksud istinja itu sekadar membersih najis. Itu sahaja. Dan dia cara pelaksanaan istinja dia menggunakan tangan kanan. Maksudnya dia tak ikut flow yang cikgu ajar sebelum ini. Itu tahap yang lemah. Okay, dan dia hanya dapat menyebut 2 sahaja ciri alat istinja. Okey, kita nampak perbezaan dari segi skor yang ditentukan oleh kami semua, guru-guru ini. Jadi dengan cara ini kita dapat menentukan prestasi ataupun tahap kefahaman pelajar dalam melakukan amali istinja. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, baiklah. Saya Siti Nadia binti Mat. Saya akan sambung kepada slide seterusnya, iaitu mengenai analisis SWOT. Analisis SWOT dilakukan adalah untuk kita mengetahui tentang kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman dalam pelaksanaan pentaksiran yang kita lakukan. Okey, baiklah.
Dari sudut kekuatan, kita dapat lihat bahawasanya murid boleh melakukan amali ataupun simulasi istinja dan juga murid kita mengetahui bahawasanya beristinja itu adalah wajib. Okey, manakala dari sudut kelemahan pula, kita dapati murid kita tidak pernah mengaplikasikan cara istinja selain daripada air. Justru itu, mereka tidak dapat merumuskan cara istinja menggunakan alat istinja selain daripada air dengan betul. Okey. Seterusnya kita lihat pula kepada peluang. Okey, peluang ini kita boleh menambah pengetahuan sedia ada murid mengenai istinja dengan cara lain selain daripada air. Okey. Manakala keberkesanan. Okey, dekat sini keberkesanan borang rubrik ni amat penting untuk guru menilai murid. Jika berkesan tidak mengapa, tapi kalau sebaliknya guru boleh membuat penambahbaikan. Seterusnya kita lihat kepada ancaman. Ancamannya pula adalah dari sudut murid kita ini kurang praktikal. Justru itu terdapat beberapa implikasi lah, ada sedikit masalah lah dalam proses amal itu. Guru perlu lebih fokus dan guru perlu lebih masa untuk fokus kepada satu persatu murid. Justru itu kekurangan masa juga menjadi kelemahan ataupun ancaman kepada kita dalam melaksanakan pentaksiran amali istinja ini. Okey. Kita pindah pada slide seterusnya. Seterusnya kita lihat slide mengenai cadangan dan juga penambahbaikan. Okey, yang pertama kita boleh mewujudkan platform untuk ibu bapa mengetahui tentang aktiviti pentaksiran yang dilakukan di sekolah. Maksudnya dekat sini ada perhubungan dua hala antara guru dan juga ibu bapa. Jadi, ibu bapa secara automatik dapat mengetahui apa jenis pentaksiran yang dilakukan terhadap anak-anak mereka. Okey. Seterusnya adalah penerangan jelas mengenai borang rubrik perlu dijelaskan terlebih awal sebelum amali ataupun simulasi itu ataupun pentaksiran dijalankan kepada murid. Hal ini kerana sekiranya penjelasan mengenai borang rubrik ini tidak diberitahu dari sudut apa pemakahan diambil, kemungkinan murid kita tidak dapat menjawab soalan yang mengikut skala yang rubrik kita sediakan itu. Okey, seterusnya adalah mengenai pelaksanaan pentaksiran. Perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pentaksiran yang sebenar. Okey, maksudnya dekat sini, sebelum simulasi sebenar itu ataupun pentaksiran sebenar dijalankan kepada murid mengenai simulasi istinja, dah dilakukan terlebih dahulu berkali-kali sebelum yang sebenar dilakukan. Ini kerana membolehkan murid kita itu bersedia dan tahu cara menjawabnya. Okey. Kita pindah ke slide seterusnya. Okey, dapat disimpulkan di sini bahawasanya amali istinja telah berjaya dilaksanakan di sekolah. Okey. Manakala dari sudut amali ataupun simulasi istinja itu yang diangkat sebagai pentaksiran kita adalah sudah pun diajar, pembelajaran yang telah diajar sebelum-sebelumnya, dan juga pentaksiran ini perlu dilakukan secara berterusan untuk guru mengetahui ataupun melihat taraf ataupun pencapaian muridnya semaksimum yang mungkin. Jika ada yang perlu tambah baik, guru perlu tambah baik. Melalui pentaksiran inilah guru boleh menilai tahap pencapaian murid. Jadi justru itu wajarlah jika pentaksiran ini dilakukan secara berterusan sama ada formatif ataupun summatif. Okey, slide seterusnya. Okey, lampiran. Lampiran ni kami paparkan mengenai lembaran kerja ataupun hasil aktiviti yang dilakukan oleh murid kami semasa aktiviti pentaksiran ini dijalankan. Menerusi lembaran kerja ini, kami dapati murid-murid kami boleh menjawab soalan-soalan yang diberikan dan pencapaiannya agak baik. Cuma ada sedikit yang ada minoriti lah murid yang tidak dapat menjawab tetapi masih boleh diperbaiki. Okey?
Okey, jadi setakat ni saja pembentangan kumpulan kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.